Selamat berkenalan dengan Anda semua. Nama saya Suzuki Nozigoro. Saya tidak pasti sama ada Anda boleh tahu dengan melihatnya, tetapi saya orang Jepun. Adakah Anda tahu bahwa terdapat sebuah bandar bernama Sapporo? Saya tinggal di Sapporo. Di sini, di Sapporo, terdapat sebuah klub bola sepak bernama Hokkaido Consadole Sapporo. Saya penyokong pasukan itu. Saya rasa kebanyakan orang di Malaysia mungkin tidak tahu. Saya tidak mempunyai banyak kaitan dengannya pada masa ini. Bagaimanapun, Lee Chong Bin dari Vietnam, Chanatip dari Thailand. Saya pasti ada beberapa orang yang tahu tentang pemain di sekitar sini. Pasukan yang mereka sertai berada di Sapporo. Sapporo adalah yang pertama memberi perhatian kepada pemain Asia Tenggara dalam Liga J. Klub yang membuka jalan kepada pemain Asia Tenggara untuk memainkan peranan aktif di Jepun. Kini sudah menjadi kebiasaan bagi pemain dari Asia Tenggara untuk bermain dalam Liga J. Pasukan kebangsaan Thailand, Supachok, masih aktif di Sapporo. Kali ini, saya akan bercakap tentang adakah pemain Malaysia tidak boleh bermain dengan baik di Jepun? Tidak, saya pasti ada pemain yang boleh melakukannya. Ini ceritanya. Beberapa pemain Malaysia juga pernah bermain dalam Liga J. Namun, malangnya, tiada pemain yang muncul yang boleh dikatakan mampu melakukannya dengan baik. Lebih khusus lagi, memang ramai peminat bola sepak tidak tahu yang pemain Malaysia sedang bermain. Boleh dikatakan hanya penyokong pasukan yang ada pemain Malaysia yang tahu. Pemain Asia Tenggara pertama yang bermain dalam Liga J ialah Lee Chong Bin dari Vietnam, yang bermain untuk Sapporo. Namun, tahukah Anda sebenarnya ada pemain Malaysia yang bermain di Jepun sebelum itu? Malah mungkin ada orang di Malaysia yang tidak mengetahuinya. Kira-kira 6 bulan sebelum Lee Chong Bin datang ke Sapporo, pemain bernama Wan Zak dan Nazirul menyertai FC Ryukyu, ketika itu ahli JFL. Pada masa itu, JFL adalah setara dengan Division ketiga, kategori di bawah Liga J. Maksud saya, dia seorang amatur. Walaupun ia diperkatakan di sesetengah pihak, saya rasa tidak ramai peminat bola sepak Jepun mengetahuinya. Walau bagaimanapun, saya memberi perhatian kepada perkara ini. Ini karena saya sentiasa mahukan Liga J menjadi liga terkuat di Asia. Dan saya mau atlet dari seluruh Asia bersatu. Ini termasuk, sudah tentu, Asia Tenggara. Saya mau Liga J berada dalam kedudukan yang diidamkan oleh pemain Asia Tenggara. Saya selalu terpikir sama ada Sapporo boleh memainkan peranan itu. Oleh itu, saya tertarik dengan inisiatif FC Ryukyu ini. Bagaimanapun, Wan Zak dan Nazirul hampir tiada peluang untuk terlibat dalam perlawanan itu di tempat pertama. Ia tidak diperkatakan sejak menyertainya, dan ia pudar tanpa berpeluang diketahui umum. Pengambil alihan FC Ryukyu pada masa ini tidak berjaya. Dengan kejayaan Lee Chong Bin dan Chanatip, peluang pemain Asia Tenggara untuk bermain di Jepun tiba-tiba meningkat. Walaupun ia telah menjadi pemandangan biasa sekarang, terdapat satu masalah. Ini bermakna pemain dari Asia Tenggara selain Thailand tidak menunjukkan prestasi yang baik. Kamboja, Filipina, Indonesia, Vietnam selain Lee Chong Bin, dan Malaysia. Pemain dari negara ini tidak menunjukkan prestasi yang baik. Walaupun seorang, realitinya ia tidak berfungsi. Saya sangat menyesal tentang perkara ini.
Tak menarik kalau semua pasal Thailand kan? Saya ingin melihat lebih ramai atlet dari pelbagai negara memainkan peranan yang aktif. Lukman Hakim bin Syamsuddin akan bermain untuk pasukan J3YS Yokohama dari musim 2024. Seberapa aktif dia boleh? Sejujurnya, ia bukanlah topik hangat di kalangan peminat bola sepak Jepun pada masa ini. Sebenarnya sangat sedikit orang yang mengetahui perkara ini. Saya secara pribadi berharap ini akan diterbalikkan. Sejujurnya, di Jepun tidak banyak yang diketahui tentang bola sepak Malaysia. Tapi kalau sebut pasal pasukan kelab, Johor Darul Takjim memang terkenal. Kami mempunyai peluang untuk menentang klub Jepun di ACL, begitu ramai penyokong telah mendengarnya, dan juga diketahui bahwa stadium dan kemudahan yang menakjubkan. Mungkin terdapat sangat sedikit klub sebesar itu di Jepun. Sekurang-kurangnya ia jauh lebih baik daripada Sapporo. Itu menakjubkan. Malah, Gim Sapporo dan Johor Darul Takuk kami mempunyai perkongsian antara klub dan terlibat. Kami telah menerima pemain remaja dan menghantar juru latih. Ini adalah satu-satunya hubungan antara Sapporo dan Malaysia. Namun, tiada langsung pemain yang datang dari Johor. Nampaknya tidak banyak komunikasi awam hari ini. Kegairahan penyokong Johor juga sedikit sebanyak diketahui. Klub ini hebat, tetapi begitu juga penyokong. Jika ya, tidakkah pasukan negara dapat melakukannya sedikit sebanyak? Saya rasa begitu, tetapi saya tidak mempunyai banyak peluang untuk melihatnya. Sudah tentu, saya hampir tiada peluang untuk menonton perlawanan liga. Namun, saya baru berkesempatan melihat tentang bola sepak Malaysia. Piala Asia telah diadakan pada hari yang lain. Malaysia juga turut serta di sini, jadi walaupun ia hanya satu perlawanan, saya menontonnya sepenuhnya. Korea Selatan vs Malaysia. Sebilangan besar peminat bola sepak Jepun menonton perlawanan ini. Kebanyakan mereka nampaknya menyasarkan negara jiran Korea Selatan. Son Heung-min dan Lee Kang-in juga dikenali di Jepun. Namun, apabila saya menonton perlawanan untuk Korea Selatan ini, apa yang menarik perhatian saya bukanlah kekuatan Korea Selatan, tetapi usaha hebat Malaysia. Nah, ia adalah permainan panas. Saya terkejut apabila Malaysia mendahului. Saya tahu bahwa Korea Selatan adalah sangat tinggi dalam ranking FIFA, jadi saya berharap untuk kekecewaan. Di atas semua itu, gol super pertama itu. Orang yang saya lindungi ialah Kim Min Jae. Selepas menggelecek pemain bertaraf dunia, dia membuat pukulan yang mengejutkan. Saya tidak pikir sesiapa menjangka dia akan mengambil gambar dari sana. Ia adalah salah satu gol terbaik kejohanan itu. Selepas itu, mereka diikat oleh Korea Selatan dalam pertarungan menjaringkan mata, tetapi mereka berjaya mengikat kedudukan selepas masuk ke F. Walaupun Malaysia tidak marah ke kejohanan akhir, saya mengetahui bahwa mereka adalah pasukan yang tidak boleh dipandang remeh. Warga Jepun yang menyaksikan perlawanan itu turut memuji perkembangan menarik itu. Seronok melihat mereka serius coba membuat perubahan menentang lawan Korea mereka. Ia adalah perlawanan yang sangat menakjubkan. Apa yang menarik perhatian saya semasa menonton perlawanan ialah Faisal Abdul Halim yang menjaringkan gol pembukaan. Saya pikir pemain itu juga boleh berjaya di Jepun. Saya suka dia mempunyai kemahiran teknikal yang hebat, dan lebih-lebih lagi, dia mempunyai ide. Walaupun dia seorang pemain yang agak kecil, Chanatip dari Thailand telah membuktikan bahwa apa-apa seperti itu boleh dicapai dengan kemahiran. Walaupun dia kecil pada 158 cm, dia juga dipilih untuk kesebelasan terbaik Liga J. Bagaimana pula secara defensif?
biasa dikenali sebagai peralihan negatif. Jika sedikit sebanyak dia boleh melakukannya, saya rasa dia boleh berjaya di Jepun juga. Saya tertanya-tanya adakah beberapa klub J akan coba mendapatkannya? Saya serius pikir itu. Saya ingin melihatnya di Jepun. Kelemahan bola sepak Asia Tenggara adalah pertahanannya. Terdapat kecenderungan untuk pemain penyerang dan pemain pertahanan dipisahkan. Inilah sebab utama mengapa pemain Asia Tenggara yang bermain di Jepun tidak digunakan pada masa lalu. Pemain pasukan kebangsaan Indonesia yang berada di Sapporo hampir tidak bermain karena ini. Dari segi serangan, saya rasa ia berada pada tahap yang boleh diterima sepenuhnya. Saya rasa seseorang di peringkat Faisal boleh melakukannya di Jepun, tetapi adakah orang lain di luar sana? Pemain ini boleh melakukannya. Jika Anda mengetahui mana-mana pemain, sila beritahu saya di bagian komen. Saya merasakan bahwa kelas wakil Malaysia boleh digunakan di Jepun sedikit sebanyak. Saya menonton perlawanan yang dimainkan oleh negara-negara Asia Tenggara di Sukan Asia ini, dan saya merasakan bahwa mereka semua lebih kuat daripada yang saya jangkakan. Saya rasa ada pemain yang boleh melakukannya di Jepun. Saya nak awak datang cepat. Jadi, apa pendapat Anda? Saya mahu lebih ramai pemain Malaysia memainkan peranan aktif di Jepun. Sebaliknya, saya ingin memberitahu Anda tentang keadaan semasa yang teruk dari sini di Jepun. Pada masa kini, terdapat banyak pemain Jepun yang aktif di Eropa. Tetapi kira-kira 30 tahun yang lalu hampir tiada. Dalam keadaan sedemikian, saya teruja melihat pemain yang berani mencabar diri mereka ke tahap yang lebih tinggi. Saya teruja dengan Hidetoshi Nakata yang sedang bergelut di Italia. Adakah Anda semua tahu Nakata? Juga, adakah Anda mengenali Shinji Ono? Sapporo ialah pasukan di mana Shinji Ono menjadi ahli sehingga tahun lepas. Saya keluar topik, tetapi jika pemain Malaysia berjaya dalam Liga J, saya pasti semua orang akan menikmatinya dengan penuh semangat. Sungguh mengujakan melihat pemain kita beraksi di negara asing. Saya harap begitu. Mudah-mudahan ia akan menjadi hebat jika pentas itu berada di sini di Sapporo. Itu sahaja untuk kali ini. Saya berharap untuk terus memeriksa pemain Malaysia sedikit demi sedikit. Terima kasih atas tontonan Anda. Jika Anda menikmatinya walaupun sedikit, sila langgan saluran dan berikan kami rating yang tinggi. Baiklah, selamat hari.